Stereotip ialah kepercayaan umum tentang sesuatu perkara. Stereotip kaum seperti ini merupakan sifat manusia. Stereotip ini kalau kita ambil secara negatif, memang impaknya akan negatif. Perspektif Melayu malas itu memang wujud. Malah kita juga pernah digelar pemalas. Tetapi bagaimana kita mengambilnya sebagai cabaran walaupun kita berasa marah? Saya percaya semua orang malas sekiranya diberikan masa berehat. Bukan kaum Melayu sahaja. Ada ramai kaum Melayu yang rajin. Untuk mengubah perspektif dan stereotip seperti ini, orang Melayu harus mengubah pemikiran mereka. Tidak dinafikan bahawa kaum Melayu mempunyai sikap pemalas. Kenyataan ini tidak terpakai kepada semua, hanya segelintir sahaja. Ini kerana mereka sudah terbiasa dengan bantuan yang diberi menyebabkan mereka memilih untuk tidak berusaha dan mengharapkan bantuan itu sahaja. Sebagai contoh, Tan Sri Sheikh Motta Al-Bukhari merupakan seorang jutawan Melayu yang berusaha mengubah kehidupan beliau dari miskin hingga menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Kesimpulannya, kaum Melayu seharusnya mengubah stereotip ini dengan menunjukkan usaha untuk memajukan diri dan bukan hanya bergantung kepada orang lain sahaja. Seterusnya, kesan stereotip kepada etnik Melayu apabila sifat perkauman jika dibiarkan berterusan boleh mengancam kestabilan politik dan keamanan negara. Negara kita mengalami peristiwa berdarah akibat dari rusuhan kaum dalam peristiwa 13 Mei 1969 sehinggakan keadaan darurat terpaksa diisytiharkan di seluruh negara kita. Rusuhan kaum pada masa tersebut jelas menunjukkan bahawa sentimen perkauman dan stereotip telah terjadi sejak sekian lama. Sikap dan sifat peribadi seseorang bergantung kepada individu tersebut. Sekiranya kita pendapati sesuatu kaum menimbulkan pergaduhan, pasti ada beberapa pihak yang akan melagakan situasi tersebut serta akan tercetusnya pergaduhan. Antara stereotip yang sering kita dengar bagi kaum India adalah kaum India sering menjadi sasaran stigma perkauman melalui cara mereka berkomunikasi. Orang India didakwa sebagai kaki buta belit atau cakap tidak serupa bikin. Sekejap kata lain, esok kata lain. Ungkapan ini sering ditujukan kepada kaum India. Mereka juga sering dilabel sebegitu, mungkin kerana cara percakapan mereka terlalu laju dan sukar untuk difahami. Oleh kerana kemahiran itulah dikatakan kaum India ramai yang layak menjadi peguam atau pengamal undang-undang kerana kepetahan mereka berbahasa mampu membuatkan sesiapa sahaja kelu dan mereka akan menang jika berbahas tentang sesuatu perkara. Bukan semua kaum India adalah pemabuk, walaupun sebahagian daripada mereka minum arak. Persepsi bahawa semua orang India adalah pemabuk mungkin wujud kerana sebilangan kecil daripada kaum India minum arak dan menyebabkan masalah. Jadi, melabelkan semua orang sebagai pemabuk adalah tidak adil. Walau bagaimanapun, untuk mengelakkan stereotip seperti ini, mereka yang minum harus bertanggungjawab jika mereka mencetuskan masalah ke atas perbuatan mereka. Masyarakat lain juga perlu mengubah pemikiran mereka. Kerajaan juga harus memainkan peranan penting dengan menjalankan lebih banyak ceramah, motivasi dan aktiviti sukan supaya orang ramai tidak membuang masa dengan aktiviti yang tidak sihat. Bukan semua kaum India adalah pemabuk kerana ini hanyalah berdasarkan persepsi dan tiada bukti yang tepat. Kalau kita boleh lihat kepada statistik yang betul, ia memberikan gambaran yang berbeza. Pada umumnya, masyarakat lebih gemar mendengar cerita yang negatif berbanding cerita positif. Kita boleh lihat apabila berlakunya satu atau dua kes yang buruk, ia akan menjadi tumpuan dan biasanya diperbesarkan dan menyalahkan sesuatu kaum. Jika kita lihat kepada peratus berapa ramai kaum India adalah pemabuk, kemungkinan besar pemabuk kaum India dengan kaum lain tidak jauh bezanya. Oleh itu, stereotip kaum India adalah pemabuk ia hanya sekadar mitos. Terdapat satu video yang dikongsi oleh seorang pemuda yang menceritakan pengalamannya mengenai stereotip yang berlaku terhadap dirinya apabila terserempak dengan sekumpulan lelaki India di kaki lima. Pemuda itu menceritakan bahawa dia akan segera mengunci pintu kereta kerana gusar akan kehadiran mereka. Persoalannya, apakah yang membawa kepada stigma tersebut?
Hal ini berlaku disebabkan oleh andaian bahawa orang India adalah pemabuk. Stigma atau perbuatan ini jelas menunjukkan wujudnya stereotip terhadap kaum India dengan membuat andaian bahawa lelaki tersebut akan melakukan perbuatan di luar jangkaan. Jadi, refleksi yang dapat saya simpulkan di sini ialah sikap stereotip antara bangsa dan kaum perlu dihapuskan. Ya, memang benar kita mudah untuk menilai seseorang dari segi pemakaian, penampilan, malah lebih parah lagi apabila kita pernah melalui titik hitam bersama kaum lain. Jadi, itu menjadi salah satu punca mengapa kita sering menuduh dan melemparkan perspektif negatif terhadap mereka. Tetapi kita perlu ingat bahawa tidak semua sikap buruk sesuatu kaum itu sama. Benar, pepatah pernah mengatakan bahawa rambut sama hitam tetapi hati lain-lain. Pepatah tersebut jelas menunjukkan bahawa tidak semua individu mempunyai sikap yang sama walaupun dilahirkan dari bangsa dan kaum yang sama. Sikap atau tingkah laku seseorang individu bergantung pada persekitarannya. Tidak dinafikan setiap orang mempunyai tanggapan dan tabiat buruk masing-masing. Tapi harus diingatkan bahawa mentaliti dan persepsi itu mampu diubah sekiranya dididik dengan betul. Contohnya, kita sudah sebati mendengar tentang janji Melayu yang menunjukkan bahawa kaum Melayu sering lambat dan tidak tepati masa. Benar, ada segelintir kaum Melayu yang suka melengah-lengahkan masa, tetapi tidak bermakna semua kaum Melayu sering lambat dan tidak tepati masa. Kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Peribahasa tersebut sesuai menggambarkan situasi ini kerana segelintir kaum Melayu yang mempunyai sikap tidak tepati masa dan menyebabkan semua kaum Melayu dilabelkan sebagai janji Melayu. Jadi suka untuk saya tekankan bahawa setiap tindak tanduk, perbuatan dan sikap seseorang bergantung kepada individu masing-masing. Stereotip atau perspektif negatif ini perlu dihapuskan oleh setiap masyarakat dan perlu sentiasa bersangka baik terhadap setiap bangsa kerana sikap kita bukan sekadar mencerminkan diri sendiri, malah mencerminkan keluarga, bangsa serta agama kita sendiri. Pada pendapat saya, tragedi 13 Mei memberi pengajaran kepada kita bahawa kerajaan membentuk dasar perpaduan antara kaum dan masyarakat sekeliling sebagai panduan dan pegangan masyarakat berbilang kaum untuk hidup aman damai dan sentiasa berbaik-baik antara satu sama lain. Kesedaran adalah penting dalam diri manusia, iaitu sikap hormat menghormati, bertolak ansur dan mengelakkan sifat-sifat kebencian seperti hasad, dengki, cemburu dan memupur rasa curiga di kalangan kaum. Malaysia mempunyai pelbagai kaum, agama, budaya dan kepercayaan agama, dan peristiwa 13 Mei yang ni pasti akan berulang sekiranya isu-isu sensitif seperti status istimewa orang Melayu sebagai orang asli tidak disedari bangsa. Selain daripada itu, seorang guru juga memainkan peranan penting, terutama jadi peringkat sekolah rendah, mampu menjadi ejen sosialisasi politik yang berpengaruh dalam memupuk kesedaran murid pada usia awal mereka tentang kepentingan perpaduan etnik, khasnya dalam konteks masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia. Jika guru tidak mengambil peluang melengkapkan diri dengan perkembangan terbaru, terutamanya ilmu kebudayaan etnik lain, ketidaksesuaian dan pertembungan kebudayaan yang tidak sihat mungkin akan berlaku. Sesungguhnya, peristiwa 13 Mei yang berlaku pada hari dalam tahun 1969 adalah satu pengajaran bagi seluruh rakyat di negara ini supaya saling hormat dan menghormati. Kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa bertolak ansur demi menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Dan sebagai masyarakat bertamadun, kita tidak sewajarnya membiarkan konflik agama timbul atau berulang kerana akan memberi kesan kepada masyarakat beragama dan juga generasi yang akan datang. Itu sahaja daripada saya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nurfadin Sakinah binti Muhammad Salim. Pada pendapat saya, pengajaran yang saya perolehi dari video ini, stereotip merupakan sekumpulan kaum yang berpegang kepada sikap prejudice terhadap kaum yang ada di Malaysia. Sikap ini agak sukar dihapus dalam kalangan masyarakat kerana kuat dipengaruhi oleh sejarah yang pernah berlaku pada masa lalu. Kejadian lalu jugalah yang menyebabkan stigma bahawa Melayu adalah pemalas dan India adalah pemabuk. Stigma ini tidak seharusnya berlaku dalam kalangan masyarakat kerana ia tidak mencerminkan bagaimana masyarakat Malaysia hidup secara aman dan makmur dalam sebuah masyarakat inklusif. Stigma ini akan terus berlaku sekiranya masyarakat mengambil mudah akan sikap prejudice terhadap kaum lain. Ini akan mengakibatkan berlakunya rusuhan terhadap kaum lain atas perbuatan sikap dan suka melakukan masyarakat Malaysia. Pada pendapat saya, cara mengatasi punca stereotip bagi memelihara keharmonian kaum yang ada di Malaysia ialah kita perlu kekal bersatu dan menolak sebarang bentuk sikap tidak toleransi akan terhadap stigma negatif. Ini kerana apabila setiap kaum bersatu untuk membuang sikap prejudice serta memahami perspektif dan menghormati isu-isu sensitif, kedudukan keharmonian pelbagai kaum akan lebih utuh. Ini akan menyebabkan kaum lain akan berasa selesa dan selamat apabila bertemu dengan kaum yang berbeza. Hai, nama saya Nurdiana binti Daniel. Untuk refleksi projek ini, pada pandangan saya, fahaman stereotip ini akan menimbulkan perasaan yang negatif dalam kalangan masyarakat, khususnya masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini kerana fahaman stereotip akan mengakibatkan sesuatu kumpulan etnik itu memandang rendah terhadap kumpulan etnik lain dan seterusnya membataskan interaksi antara etnik dan menimbulkan semangat perkauman yang menebal. Dan ada kalanya stereotip dituju di kalangan komuniti itu sendiri. Stereotip tidak berasas dan tidak berdasarkan fakta kerana ia adalah sangat sukar untuk dibuktikan, seperti mitos bahawa semua orang Melayu malas atau semua orang India adalah pemabuk. Intipati stereotip adalah generalisasi, iaitu pandangan secara umum. Generalisasi adalah sangat berbahaya terutama dalam masyarakat yang berbilang kaum. Seseorang tidak seharusnya membuat generalisasi kerana ia adalah sesuatu yang negatif dan ia akan menjadi sebati dengan jiwa dan kemudiannya bertukar menjadi masalah hubungan etnik. Pada pendapat saya, stereotip ini tidak dapat dihapuskan, tetapi jika kita bijak dan berfikir secara positif, masalah stereotip ini dapat dibendung dan kesannya dapat dikurangkan. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk peribadi anak-anak mereka untuk mempunyai pemikiran yang terbuka sejak kecil lagi. Dan akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia amatlah penting untuk saling menjaga perpaduan negara untuk generasi yang akan datang. Pada pendapat saya, pengajaran yang saya dapati, stereotip adalah penilaian tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Hal ini kadang-kadang akan dijadikan alasan untuk melakukan tindakan negatif seperti diskriminasi dan perbuatan buli. Bukan itu sahaja, hal ini akan menyebabkan rusuhan antara kaum dan imej negara akan terjejas. Perkauman dan agama bukanlah satu-satunya faktor yang menyumbang kepada prasangka dan kejahatan. Perubahan dalam status dan pangkat sosial, perbezaan dalam kelas atau kedudukan ekonomi, malah dalam tahap pendidikan, semuanya boleh menyumbang kepadanya. Seperti dikatakan, bukan semua kaum India adalah jahat atau pemabuk. Ada juga individu India yang tidak melakukan gejala negatif dan yang baik hati. Oleh itu, kaum lain seperti kaum Melayu dan Cina suka berkawan dengan kaum India tanpa sebarang masalah. Terdapat banyak video dalam media sosial yang menunjukkan ramai individu berkaum India dibuli dan dihina dengan kata-kata kasar disebabkan tanggapan negatif di sekolah dan tempat kerja. Perkara ini mengakibatkan seseorang individu mengalami kemurungan dan kebimbangan serta ada juga yang membunuh diri. Dengan ini, kita sebagai manusia tidak harus menilai seseorang berdasarkan keturunan atau kaum mereka. Kita harus tahu bahawa menilai seseorang tidak akan menentukan siapa mereka. Tidak semestinya untuk menuntun kita untuk membenci individu dengan generalisasi berdasarkan kumpulan yang mereka miliki. Akibatnya, banyak kes-kes seperti buli dan pengusikan dapat dikurangkan. Negara berada dalam keadaan aman dan damai. Pada pendapat saya, stereotip memang wujud. Stereotip ini selalunya memberi gambaran yang buruk kepada sesuatu kaum. Sebagai contoh, kaum Melayu adalah pemalas, kaum India adalah pemabuk. Akan tetapi,
Sejauh mana kita boleh percaya dan pegang kepada sesuatu stereotip ini? Kerana setiap stereotip tidak memberi gambaran kepada keseluruhan kaum tersebut. Malah, sifat dalam diri manusia ini boleh berubah daripada pemalas kepada rajin dan lebih berusaha. Sebagai contoh, kita boleh lihat kebanyakan anak muda zaman sekarang ini lebih berusaha untuk mencari pendapatan mereka sendiri walaupun mereka masih di bawah jagaan ibu bapa. Sebagai contoh, berniaga atas talian atau bekerja sampingan. Oleh itu, pengajaran yang saya perolehi dalam video ini, selagi mana kita mengambil berat dan mengenali sesuatu kaum, pandangan kita kepada kaum itu boleh mengubah setiap stereotip yang kita pernah dengar selama ini. Sepanjang menyiapkan tugasan video ini, kami menerima banyak pengalaman secara langsung dan tidak langsung. Pada mulanya, setelah mendengar penerangan daripada pensyarah, kami telah bersetuju untuk membuat tugasan yang bertema stereotip kaum Melayu dan India dan bertajuk Persepsi Masyarakat Malaysia terhadap kaum Melayu dan India. Stereotip yang sering didengari dan pernah wujud di dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, antaranya orang Melayu dikatakan sebagai satu kaum yang malas bekerja. Orang India pula dikatakan pemabuk dan juga tidak boleh dipercayai sebagai contoh tidak amanah. Persoalannya, apakah semua tangkapan ini benar? Pada pendapat saya, ini merupakan sebahagian kecil daripada stereotip yang wujud di kalangan pelbagai kaum di negara ini. Sudah pastinya tidak. Jika benar pun, ia hanya berlaku di peringkat individu sahaja dan kita tidak boleh beranggap setiap individu dalam kaum tersebut berperangai sedemikian. Selain itu juga, perkara ini memberi impak yang negatif kepada generasi yang akan datang. Ia tidak membantu mewujudkan keharmonian antara kaum dan membawa kepada satu lagi rintangan mentaliti, iaitu prasangka atau prejudis. Pada pendapat saya, untuk mengelakkan sikap stereotip daripada berulang, kita perlu mengambil tindakan sewajarnya sebelum ia menjadi isu yang serius dan sensitif dalam masyarakat. Cadangan saya untuk mengatasi masalah stereotip ini adalah ibu bapa perlu menghindarkan diri daripada bercakap perkara buruk tentang perkauman lain di hadapan anak-anak kita. Sebaliknya, kita boleh mendidik mereka dengan nilai moral. Dengan berbuat demikian, kita boleh menghapuskan stereotip dalam generasi akan datang. Ini kerana anak-anak yang ditekankan dengan nilai-nilai murni dapat membentuk jati diri yang baik. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kerana menonton video kami. Daripada tugasan hubungan etnik ini, banyak pengajaran yang kami dapat pelajari. Selain daripada memahami konsep stereotip, kami dapat bekerjasama dan saling memahami antara satu sama lain. Walaupun ahli kumpulan kami terdiri daripada pelbagai kaum, tiada sebarang masalah untuk kami menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Selain itu, kami juga amat bersyukur kerana melalui tugasan ini, kami dapat bekerjasama dengan rakan yang berbeza kaum yang mana sebelum ini kami tidak mengenali antara satu sama lain. Melalui tugasan ini, banyak pengalaman yang kami pelajari mengenai konsep asas hubungan etnik. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kerana telah memberikan kami peluang untuk menyempurnakan tugasan hubungan etnik ini.